Assalamualaikum and welcome back to Zaf channel guys. Hai semua geng puaka, apa khabar? Aku harap korang semua dalam keadaan okey, Alhamdulillah. Dan kepada yang baru lagi subscribe kepada Zaf channel, aku ucapkan selamat datang dan menjadi geng puaka guys. So dalam malam puaka kali ni, aku nak berkongsikan pengalaman seorang pelajar pada tahun 2003 dekat Pulau Pinang guys. So mana yang anak mami dalam ni kan, yang daripada Pulau Pinang. Aku pun memang baru je 2 hari lepas balik daripada Pulau Pinang. Makan memang sedap gila lah. Hamid Pata, apa lagi, Hamidiah, nasi kandar beratuk, Din Maju. Banyak lah kalau aku nak sebut ni. Better aku buat konten makan je. So tak nak buang masa, let's go guys. Malam ni aku buat seram sikit So standby korang. Aku tak ada lawak-lawak dah. Malam ni aku try ambil mood seram sikit. Malam puaka. Syiki ni merupakan salah seorang pelajar di sekolah berasrama dekat area Pulau Pinang tu. Aku tak boleh beritahu korang kat mana lah. Korang pandai teka lah. Dan dia ni boleh dikatakan pelajar senior. Sebab dia dah form 5 dah pada masa tu kan. Cumanya Syiki ni berbeza dengan senior-senior yang lain. Sebab kalau korang tahu, yang mana pernah stay asrama, kalau kau senior, standard lah kau tak lari daripada kau just nak bully-bully manja lah. Kadang-kadang kau rasa macam kau ni ada kuasa sikit terhadap junior-junior yang lain kan. Kau akan suruh diorang cuci baju, kau akan suruh diorang ambilkan barang untuk kau, padahal kau boleh ambil sendiri. Tapi sajalah, orang cakap nak menyakat lah tu, macam adik-beradik. Dan Syiki ni dia pelik sikit. Dia tak suka sangat nak arah-arah ataupun suruh junior buat tu buat ni. Dia lebih kepada orang cakap pembela. Pembela pula. Sebab dia ni anak tunggal. Dan Syiki ni dia pula ada adik angkat. Di kalangan junior-junior tu, dia ada ambil seorang ni sebagai adik angkat dia. Dan adik angkat dia ni nama dia Ilin. Jadi apabila macam tu, Syiki ni disenangi oleh junior-junior yang lain lah. Kiranya di antara senior semua, semua takut kan. Cuma dengan Syiki ni, Kak Syiki ni, junior macam selesa sikit. So sekolah Syiki ni pula, dia girl school. Sekolah perempuan, tak ada lelaki. Sekolah berasrama perempuan sahaja. Jadi apabila sekolah berasrama perempuan sahaja, tak larilah daripada gosip-gosip hangat. Gosip hangat apa? Tak adalah. Sebab kan antara member apa semua, adalah cerita, I miss my boyfriend lah apa semua kan. Sekolah lelaki sana, ada seorang tu Khalid, handsome apa semua. Standard lah tu, gosip-gosip sikit kan. Rutin dia orang, senior ni termasuk Syikin, geng-geng dia ada buat setiap malam Jumaat, diorang akan berkumpul kat salah satu dorm ataupun bilik asrama tu. Akan berkumpul dalam 10 orang kawan-kawan Syikin ni, buat bulatan apa semua untuk orang cakap just nak have fun. Kadang-kadang bergila-gila lah, tak semestinya berkongsi gosip ataupun cerita je. Kadang-kadang main game Uno, kadang-kadang main Saidina, tak kisah apa-apa aktiviti lah. Just nak buang masa lapang macam tu kan. Lagi-lagi pula malam tak ada nak buat apa. So itulah rutin diorang selalunya setiap malam Jumaat. Kebiasaannya selalunya antara geng-geng Syikin ni ialah semua senior. Boleh junior nak join, cumanya junior takut lah nak join, takut kena bully ke kan. Lagi pula senior semua jenis garang-garang apa semua. Syikin je yang baik. So yang selalu join pun kalau junior 2 orang saja, iaitu adik angkat si Syikin ni, Ilin dan kawan baik Ilin, Farah. Ilin ni junior, Farah ni pun junior. Ada satu malam tu bila rutin macam biasa, lepak dekat satu dorm ni, diorang buat bulatan. Time tu, malam tu, tak nak main game Uno apa semua, tak ada. Malam tu diorang plan untuk berkongsi pengalaman seram. Berkongsi pengalaman seram bukan di asrama saja, bermaksud pengalaman sendiri. Siapa yang pernah mengalami pengalaman seram, bergila-gila lah. So yang mulakan cerita pada malam tu adalah Syikin ni lah. Turn dia dulu. So dia ceritalah dekat kampung dia dulu, ada nenek ni ada saka lah, dia pernah terkena gangguan itu, gangguan ini. So dia pun rancak bercerita. Yang lain ni, termasuklah Ilin dengan Farah ni, dengarlah. Dengar si Syikin ni cerita dulu. Habis je Syikin bercerita, bergila pula. Seorang pula berkongsi lagi. So yang lain ni dengar pula. Lepas tu turn junior pula.
Ilin. Ilin pun share lah cerita. Okay, dia pernah kena nampak Pontianak lah apa semua. So kiranya malam tu diorang just berkongsi pengalaman seram. Dan di antara ramai-ramai kawan-kawan si Shikin ni, ada seorang ni nama dia Diana. Diana ni senior agak lah, form 5 agak. Diana ni kiranya di kalangan pelajar-pelajar, semua orang panggil dia ni freak ataupun pelik. Sebab apa pelik? Sebab Diana ni dia jenis tak banyak cakap, dia jenis berdiam, dan kalau dia cakap pun apa yang terkeluar daripada mulut dia akan menakutkan pelajar-pelajar lain. Sebab apa tau macam tu? Sebab Diana ni dia, aku boleh cakap dia ada sixth sense ataupun dia boleh nampak, dia diberi kelebihan untuk boleh nampak benda-benda macam yang yalah yang kita tak nampak lah di alam sebelah tu lah kan. So apabila macam tu, malam tu si Diana ni pun ada join. So selepas Shikin cerita, lepas tu sebelah cerita, take turn, sampailah turn Diana ni pula cerita. So apabila Diana ni sebelum dia mulakan cerita, yang lain semua ni yang berkumpul ni, okay, dah start pandang Diana ni. Nak dengar lah apa cerita dia kan. Dia kan boleh nampak kan. Cumanya Diana tak ada berkongsi cerita tau pada malam tu. Apabila Diana ni buka mulut je, okay, Diana cakap, sebenarnya aku tak ada nak berkongsi pengalaman seram. Malam ni apa yang aku nak bagi tahu korang adalah, kalau boleh, aku suka sebenarnya kita buat aktiviti macam ni. Setiap hari Jumaat kita berkumpul. Kadang-kadang kita main game. Kadang-kadang kita berborak. Cumanya aku just nak pesan dengan korang lah. Aku tak kisah pun kita nak main game apa pun. Tapi kalau boleh, kita jangan main game sorok-sorok. Itu yang Diana cakap pada malam tu. So apabila dia cakap macam tu, yang lain ni macam terdiam tau. Sebab first macam, bapak takut gila engkau ni kan. Dengan gaya engkau, kan orang anggap dia pelik kan. Tiba-tiba dia cerita. So Shikin ni pun macam pandang Diana ni macam pelik je kan. Lagi pula tiba-tiba dia macam kasih amaran, kalau boleh jangan main game sorok-sorok. Time tu dah awkward tau. Time tu semua dah terdiam. Lepas tu Diana cakap macam tu je, lepas tu Diana diam. So Shikin ni cepat-cepat mencelah macam, okay, kau pula, next pula. So yang member yang lain pula berkongsi kisah seram. Kira habis kat situ Diana kongsi. Diorang pun berborak lah. Okay, bercerita kisah seram apa semua. Dah dalam sejam macam tu, semua dah kongsi kisah seram masing-masing. Jadi aktiviti berkongsi pengalaman seram pada malam tu habis macam tu je lah. So apabila habis, semua dah bersurai, tinggal si Ilin dengan si Farah ni je. Sebabkan blok yang tempat diorang berkumpul tu dekat blok senior, dua orang ni je junior, diorang terpaksa berjalan agak jauh untuk balik ke blok junior. Contohnya blok senior blok A, junior blok B. So diorang daripada blok A tu nak kena menapak agak balik ke dorm balik kan. So Shikin ni, sebabkan Ilin ni adik angkat dia, Shikin ni pun teman lah dua orang ni untuk hantar dia balik ke dorm junior lah. So dalam perjalanan balik tu, Ilin ni tanyalah Shikin ni, Kak, kenapa Kak Diana tu macam pelik semacam So Shikin ni beritahu Ilin, alah biasalah tu. Kita orang semua dah tahu dah perangai dia. Dia tu memang pelik sikit. Dia suka cakap merapu-merapu lah. Dan ada orang cakap Diana tu boleh nampak. Sebab itulah dia cakap benda-benda merepek macam tu. Kadang orang tak faham pun apa dia cakap. Biar je lah, kau tak payah ambil pot kan. So Shikin ni pun cubalah explain dekat Ilin kenapa Diana tu macam tu. So Ilin ni pun, okay, faham. Itulah, macam pelik je lah. Macam bagus lah tu. Contohnya macam tu lah. Sebab, so semua orang memang tak selesa dengan Diana ni tau. Semua orang memang biar je Diana ni seorang kan cakap merapu apa semua kan. Jadi apabila dah sampai, diorang dah berborak macam tu, okay, dah sampai kat blok junior, Ilin dengan si Farah ni pun, okay, naiklah ke dorm masing-masing. Shikin ni pun baliklah ke dorm senior balik. So malam tu tak ada apalah, semuanya okey lah kan. Dan keadaan pun kembali seperti biasa lah. Macam aku cakap lah, rutin diorang setiap kali Jumaat saja diorang akan berkumpul. So selang beberapa minggu macam tu, diorang setiap hari Jumaat je berkumpul main Uno. Lepas tu setiap hari Jumaat je berkumpul main Sadina pula. Okey, semuanya okey. Cumanya sampailah pada satu hari, si Ilin ni dia decide pada hari tu, okey, hari Jumaat. So kebiasaannya dia akan pergi ke blok si Shikin ni, ke blok senior ni untuk sesi berkumpul lah. Tak kisahlah nak main aktiviti game apa pun kan. Cumanya Ilin ni cakap kat Farah, Farah, malam ni apa kata kita tak payah join Kak Shikin?
So si Farah ni pun tak adalah nak menolak kan, sebab dia just kawan baik si Ilin ni je. So dia cakap lah dekat Ilin, aku tak kisah, ikut engkau lah kan, sebab aku ikut kau je. Kalau kau nak lepak dengan kakak angkat kau, aku okey je kan, sebab setiap malam pun memang kita buat macam tu apa. Cumanya Ilin cakap, malam ni tak payahlah, kita tak payah join diorang. Apa kata kita buat aktiviti kita sendiri. Time ni Ilin dan Farah ni dekat blok diorang lah, dekat dorm diorang tau. Farah ni pun macam, dah kita nak buat apa kalau tak berkumpul dekat blok sana, kita nak buat apa kat sini kan, dah lah berdua je. Sebab kan tiba-tiba dia teringat malam yang diorang berkumpul untuk berkongsi pengalaman seram tu, dia tiba-tiba teringat apa yang dikatakan oleh Kak Diana tu. So si Ilin ni cakap kat Farah, weh, kau ingat lagi tak time kita berkumpul cerita seram tu, yang pelik tu Kak Diana tu ada cakap apa? So Farah ni pun cakap lah, apa benda kan, kenapa? Tak, kau perasan tak, dia cakap dia suka kita berkumpul main game Uno apa semua, tetapi kenapa dia cakap kalau boleh jangan main game sorok-sorok. So apabila dengar macam tu, si Farah ni pun teruslah potong cakap Ilin, weh, biarlah, aduh, kau tak payahlah ambil pot kan, Kak Syikin cakap dia memang cakap merepek. Cumanya Ilin ni dia jenis berani. Dia bukan tak percaya benda-benda makhluk halus ni semua, jin ni semua percaya. Cumanya dia ni jenis tak ambil pot. Bagi dia, if benda tu kacau, lantaklah, biar je lah kan. Dia jenis tak ada nak taksub sangat tau. So Ilin ni pun cakap lah kat Farah, macam ni, kita main game sorok-sorok nak? So si Farah ni takut lah. Tak payah, kau nak buat apa tu? Tak nak lah aku, dah lah berdua je. So Ilin ni cakap, alah tak apalah, alah kita main je lah game sorok-sorok, dah nak buat apa lagi. Jadi dah berborak, dah berbincang macam tu. So si Farah ni pun nak tak nak terpaksa lah accept. Farah ni pun terpaksa lah, okey lah, ikut kau lah, kalau kau nak main, jom lah kita main lah game sorok-sorok kan. Cumanya Ilin tak beritahu Farah reason why dia ajak si Farah ni main game sorok-sorok. Ilin ni sebenarnya dia bukan nak main game sorok-sorok sangat. Cumanya dia lebih kepada curious, ataupun lebih kepada nak tahu. Nak tahu sebab apa si Diana tu cakap kalau boleh jangan main game sorok-sorok. Pendekkan cerita, diorang pun okey lah. First turn Farah dulu pergi menyorok. So Ilin ni pun tekap mata dia dekat dinding. Okey, kira 1, 2, 3. Tekap macam tu. Okey, si Farah ni pun pergilah menyorok. So lepas dah habis macam tu, pum, Ilin cari Farah. Pam, jumpa. Jumpa, okey. Lepas tu tukarlah macam biasa lah main game sorok-sorok kan. Okey, tukar. Farah pula kena cari si Ilin ni. So Ilin pula pergi menyorok. Okey, apa semua. Okey, dah main macam tu dalam setengah jam. Lama juga diorang main. Aku tak tahulah berapa kali diorang main kan. Lepas dah dalam setengah jam, kejap si Ilin menyorok, kejap si Farah menyorok. Bertukar. Then Ilin cakap, dah lah, aku dah penat lah. Farah pun cakap kat Ilin, dah lah, aku pun dah rasa macam bodoh ni. Dah lah main game menyorok 2 orang je kan. Aku pun dah rasa dah penat. Time tu pun dah pukul 11 kan. Sedar tak sedar diorang pun main agak lama juga. Dua-dua dah penat. Dua-dua decide untuk masuk tidur lah. Okey, katil si Ilin dan si Farah ni dekat dorm diorang berdepan tau. Katil single bed, okey, berdepan. So menghadap antara satu sama lain lah. Jadi dah main game sorok-sorok tu, diorang pun decide untuk baring kat katil masing-masing. So apabila baring kat katil masing-masing, standard lah, mengelamon kejap kan, sementara nak tidur tu kan. Tetapi dalam hati Ilin ni, dia terdetik, dia cakap dekat diri dia macam, tak ada apa pun, okey je kan. Dia fikir macam, daripada tadi dah dekat setengah jam aku main dengan Farah, tak ada apa pun. Dia fikir, sambil baring tu lah, dia fikir macam, garut lah Kak Diana tu. Betul lah cakap Kak Syikin, memang merepek lah. Tiba-tiba aku main tak ada apa pun. Dia cakap macam tu. Time tu si Farah ni dah start tidur lah kat katil dia. Cumanya si Ilin tengah baring, tengah selimut. Okey lah, dia fikir macam tu. Malas lah aku fikir, lantak lah, tidur lah. Dan Ilin ni, dia jenis tidur dia selubung. Berapa ramai antara korang yang tidur kalau selimut, korang suka selubung, tutup semua, tidur. So Ilin ni dia jenis macam tu, dia selubung, dia tutup semua, okey, dia tidur. So dalam setengah jam macam tu, lepas tu masuk sejam, jam pun dah menunjukkan pukul 2 time tu kan. Dah lena lah aku boleh cakap. Tiba-tiba dia punya selimut ditarik. Kiranya kan aku cakap dia selubung, tiba-tiba selimut dia
ditarik tau. So apabila ditarik, si Ilin ni macam tersedar. Lepas tu dia tengok, okey, selimut dia dah paras dada. So bermaksud ada orang tarik lah. Dan dia tengoklah ke katil Farah kan, yang berdepan dengan dia. Dia tengok ke katil Farah, dia just tengok, Farah bangun ke kan? Okey, tak ada. Farah dalam keadaan tidur nyenyak. Tak ada bangun pun. So dia tengok roommate dia yang lain, sebab dom dia dalam dom ada 10 orang tau. Dia tengok member-member yang lain, semua tidur. Okey lah. Sebab kan dah penat kan. So dia pun selubung balik. Okey, dia tutup balik. Dia tidur. Dalam 15 minit, 20 minit macam tu, lagi sekali guys, dia punya selimut ditarik lagi sekali. Dan apabila kali kedua ditarik, si Ilin ni, dia terus bangun, dia duduk kat atas katil dia, dan dia tengok je si Farah ni kan. Sebab dia fikir, Farah ni serius lah. Sekarang dah pukul 3 kot. Takkan ada masa nak bergurau macam ni kan. Aku nak tidur ni. Dia tengok si Farah tak bergerak pun. Dan bila dia tengok betul-betul, okey lah, betul lah, Farah tidur. So dia tengoklah member dom dia yang lain. Ada tak salah seorangnya yang memang saja-saja tak ada otak nak pergi menyakat pukul 3 pagi kan, main tarik-tarik selimut. Semua tak ada. Keadaan sunyi sepi. Semua dalam dom si Ilin ni semua tidur. So apabila macam tu, selepas 5-10 minit, Ilin tengok tak ada apa. Kali ni dia decide, pergi mampus lah. Aku tak nak selubung. Dia selimut half je. Dia selimut sampai paras dada je time tu. Okay, dia selimut sampai paras dada je. So dia sambung tidur. Dan dalam 5 minit, okey, dia dah agak mamai. Okey, mata dia sebab dah terjaga, okey, dia nak tidur balik, dia dah mamai dalam 5 minit macam tu. Lepas tu masuk 10 minit. Dia dah nak tertidur dah time tu. Dia dah separa sedar dah. Okey. Lepas tu masuk 15 minit, okey, dia betul-betul dah nak terlelap. Okey, apabila dia dah nak terlelap je, tiba-tiba ada benda terus pegang mata dia. Jumpa. Ada benda, okey, ada benda time dia dah nak terlelap tu, tiba-tiba dia dah tutup mata macam tu, ada benda pegang kelopak mata dia, buka mata dia. Lepas tu jumpa. Benda tu cakap dekat si Ilin macam tu. Hoi. Dan disebabkan kejadian tu, seminggu kemudian, sebabkan si Shikin ni, dia tak nampak langsung kelibat adik angkat dia ni, Ilin ni tau. So Kak Shikin ni dah agak pelik, mana Ilin ni pergi kan. Jadi ada satu hari ni, tiba-tiba dia nampak kelibat si Farah ni. Tapi dia tak nampak pun Ilin. Dia nampak Farah seorang je. So apabila macam tu, Shikin ni pun pergilah tegur si Farah. Shikin ni tanya, mana Ilin? Apa hal korang dah tak ada nak join kita orang berkumpul? Sebab kan setiap malam Jumaat kan selalunya Ilin dengan si Farah ni akan join dia orang kan. Si Farah ni apabila dah ditegur oleh Kak Shikin macam tu, si Farah ni pun cakap lah kat Kak Shikin, tak ada Kak Shikin, saya sebenarnya selalunya saya ikut Ilin. Tapi Ilin dah tak ada, so saya tak adalah nak join dah. So apabila macam tu, Shikin ni pun jadi pelik. Shikin ni tanyalah Farah, jap, apa maksud kau dah tak ada? Mana Ilin? Kan? Rupanya guys, Farah cakap Ilin dah berhenti belajar. Ataupun senang cerita, Ilin dah tak tinggal dekat asrama. So apabila dengar macam tu, lagilah Kak Shikin ni ataupun Shikin ni terkejut. Dia nak tahulah, aku tak tahu pun apa hal Ilin tak jumpa aku Kenapa dia caw macam tu je kan? Bengkak lah sikit kan? Apa hal aku dah layan kau elok, tiba-tiba kau keluar asrama pun tak bagi tahu aku apa semua kan? Farah cakap Ilin ni bagi tahu dia apa yang dia terkena pada malam tu tau. Dia cakap lah yang malam tu dia dah nak tidur dan ada orang main tarik selimut dia. Dan selepas 2-3 kali main tarik selimut, kali ketiga yang dia nak tidur, ada sesuatu yang buka kelopak mata dia dan cakap jumpa. Cumanya Farah cakap sampai sekarang Ilin apabila dia tanya apa yang kau nampak, Ilin tak bagi tahu. Ilin tak bagi tahu pun si Farah ni apa yang dia nampak. Jadi itulah apa yang Farah bagi tahu kepada Shikin, dan Shikin pun macam tergamam sebab wow, dia tak sangka yang si Ilin ni main game sorok-sorok, dan dia tak sangka apa yang Diana pernah pesan, kalau boleh korang jangan main game sorok-sorok,
telah terjadi kepada si Eileen ni. Eileen telah diganggu. So sampailah ke sudah si Shikin ni cakap dia tak tahu apa sebenarnya yang terjadi kepada Eileen, dan dia pun tak tahu apa sebenarnya yang si Eileen ni nampak. Tetapi selepas saja cerita tentang Eileen ni berhenti asrama diketahui oleh semua orang, pada satu malam tu waktu diorang berkumpul untuk main game, okey, dekat bilik si Shikin ni lah, dekat dorm senior ni, Diana ada. Tiba-tiba Diana cakap, kan aku dah pesan, jangan main game sorok-sorok. So insya-Allah aku akan teruskan kisah berkenaan Pulau Pinang. Kali ni kita pergi kat Pulau Pinang je guys. So next episode insya-Allah aku akan kongsikan pengalaman aku sewaktu aku pergi dekat War Museum ataupun Museum Perang dekat Pulau Pinang guys. Okay. So insya-Allah aku akan kongsikan tu apa yang aku experience dekat Museum Perang tu. Ada orang cakap museum tu berhantu. Betul ke berhantu kan? So itu in the next episode. Alright guys. So insya-Allah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Stay safe, stay healthy guys.